Ayuh kita mulakan pasukan saya pada hari ini dengan statistik terkini COVID-19 iaitu pada hari semalam. Perkembangan kes semasa COVID-19 di Malaysia pada hari semalam 9 Mac 2022 iaitu kes baharu adalah 30,246 kes menjadikan jumlah kumulatif kes adalah 3,711,199 kes di mana kita memberi fokus kepada 3 negeri tertinggi mencatatkan jumlah kes baharu iaitu di Selangor dengan 6,606 kes, diikuti dengan Kedah dengan 3,179 kes dan juga Johor Bahru iaitu Johor dengan 2,986 kes. Pihak KKM juga ingin memaklumkan bahawa kes sembuh yang dilaporkan pada hari semalam adalah 26,653 kes iaitu maklumat ini dikongsikan di laman sesawang covid19.place. Kita ikuti pula kenyataan media bahagian regulatori farmasi negara mengenai status laporan kes adverse susulan imunisasi AEFI vaksin COVID-19 sehingga 4 Mac 2022. Sejumlah 67,576,623 dos vaksin COVID-19 telah diberikan. Secara keseluruhan, laporan AEFI NPRA telah menerima 25,610 laporan AEFI vaksin COVID-19 yang perlu dinilai, termasuk 1,355 laporan melibatkan penerima dos penggalak. Hasilnya 93% atau 23,835 daripada AEFI yang dilaporkan adalah kes-kes yang tidak serius, manakala 1,775 laporan yang dikategorikan sebagai AEFI serius berdasarkan Klasifikasi Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Semua laporan AEFI yang serius ini memerlukan penyiasatan yang lengkap dan terperinci. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia juga berkongsi cara melaporkan AEFI COVID-19 iaitu penerima vaksin yang mengalami AEFI dinasihat melaporkan melalui saluran yang disediakan oleh pihak KKM iaitu melalui notifikasi di aplikasi MySejahtera bagi kesan adverse tidak serius yang telah disenaraikan dalam aplikasi tersebut. Laporan AEFI juga boleh dibuat secara dalam talian dengan mengisi borang pelaporan Consumer Side Effect Reporting Form di laman sesawang www.npra.gov.my. Pengguna juga boleh mencetak borang ini untuk diisi dan dihantar ke email iaitu fv@npra.gov.my atau pos ke NPRA. Secara keseluruhannya, pemantauan risiko kesan adverse serius pengambilan COVID-19 di PICK adalah rendah berbanding manfaat yang diperolehi daripada pemberian vaksin ini. Ini pula kenyataan media Jabatan Kesihatan Negeri Kedah berkenaan rampasan pelbagai produk tidak berdaftar, dicemari racun dan kosmetik tidak bernotifikasi. Operasi yang dijalankan adalah Ops Putra. Dalam operasi ini telah berjaya merampas 10,122 botol pelbagai jenis produk yang tidak berdaftar dan 882 kotak produk kosmetik yang tidak bernotifikasi. Dengan pihak berkuasa, kawalan dadah turut dirampas 4,779 botol produk yang dicemari racun berjadual dan satu peranti digital. Nilai hasil rampasan dianggarkan berjumlah RM324,200. Serbuan telah dijalankan ke atas 3 premis iaitu 2 sektor haram dan 1 premis perniagaan. Produk ini dijual secara berleluasa dalam talian di platform e-dagang Malaysia. Orang ramai boleh menyemak kesahihan nombor pendaftaran produk dan notifikasi kosmetik dengan melayari laman sesawang ini iaitu www.npra.gov.my atau menghubungi bahagian regulatori farmasi negara di talian 03 7883 5400. Dan orang ramai boleh muat turun aplikasi NPRA Produk Status melalui Google Play Store, Apple Store atau Huawei App Gallery bagi tujuan semakan. Aduan mengenai penjualan produk-produk kesihatan yang tidak dibenarkan boleh salurkan ke laman sesawang www.farmasi.gov.my
atau portal moh.spab.gov.my atau boleh juga hubungi talian ini 0378413200 agar tindakan sewajarnya dapat diambil. PPV offside ditutup secara berperingkat. Penutupan PPV offside ini akan dilakukan secara berperingkat bermula Mac ini setelah peratusan populasi dewasa yang disuntik dos penggalak setakat ini telah mencapai 64%. Setakat ini 1,192 PPV offside, onside dan 111 PPV offside dibuka pada minggu ini. Bagi anda yang merancang untuk mendapatkan suntikan dos penggalak, anda boleh layari laman sesawang www.protecthealth.com.my untuk menyemak senarai PPV bagi mengelak sebarang kesulitan. Sehingga 7 Mac 2022, lebih 15 juta dos penggalak diberikan dan 11.6 juta dos disumbangkan oleh pengamal perubatan swasta dan pertubuhan bukan kerajaan NGO penjagaan kesihatan di bawah Protect Health. Dan ayuh kita lindung diri, lindung semua. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Berat seketika kembali selepas ini. Selain daripada itu juga Motec juga mempunyai perancangan baru untuk memperkasakan industri pelancongan melalui pelbagai inisiatif dalam aspek pelesenan. Ini yang baru tahun ini saja, iaitu kita ada My Motec Lesen. Program ini bertujuan untuk melesenkan ataupun memformalkan individu atau syarikat yang tidak berlesen dengan Motec. Kedua, mewujudkan pemandu pelancong tapak warisan. Yang mana tapak itu diwartakan oleh Jabatan Warisan Malaysia lah. Dan akhir sekali lah untuk tahun ini saya rasa lah mewujudkan satu pangkalan data yang komprehensif bagi memperkasa pembangunan industri pelancongan. Marilah mari. Assalamualaikum Cik Kamal. Jadi inilah dia Galeri Tan Sri Abdul Aziz di mana terdapat info-info berkaitan dengan pilihan raya yang berlaku di negara kita ini. Wah, menariklah. Jom kita ke dalam. Mari. Pergi mengundi. Dah banyak tok gambar pilihan raya ni kan Cik Kamal. Barulah saya teringat macam mana saya nak semak butiran di mana tempat saya mengundi. Sekarang ni dah mudah Cik Nadir. Cik Nadir boleh membuat turun aplikasi My SPR Semak dan semak di dalam aplikasi itu. Mudah. Anda boleh buka aplikasi My SPR Semak dan tekan butang semakan daftar pemilih. Masukkan nombor kad pengenalan dan keluarlah semua maklumat di mana tempat kita mengundi. Mudah bukan? Tidak perlu lagi beratur ke Barung Kerana Penyemak Daftar Pemilih KPDP untuk membuat semakan saluran mengundi. Melalui aplikasi My SPR Semak juga, terdapat butang semakan calon pilihan raya dan semakan keputusan pilihan raya yang semua pengundi boleh jadikan rujukan. Tunggu apa lagi? Muat turunlah sekarang aplikasi My SPR Semak. #FaktaPRU. Jumpa lagi. Jangan lupa kewajiban pada negara. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Saya. Seterusnya kami bawakan hebahan berita RTM. Rakyat Johor disaran mengundi 12 Mac ini. Calon-calon pilihan raya umum Dewan Negeri Johor ke-15 mengambil kesempatan ruang kempen bukan sahaja untuk memperkenalkan diri kepada pengundi tetapi juga peluang mengingatkan orang ramai keluar mengundi pada 12 Mac ini. Calon Barisan Nasional BN N47 Dun Kempas, Datuk Ramli turut menasihatkan penduduk di kawasan berkenaan merancang waktu untuk keluar mengundi. Tidak terkecuali calon Perikatan Nasional PN di Kempas Nur Faizal Abdullah yang menumpukan kepada penggunaan aplikasi dalam talian untuk mendekati pengundi baharu.
7 calon bertanding di Dewan Negeri Kempas melibatkan calon Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Pakatan Harapan dan 3 calon bebas. Calon Parti Pejuang DN40 Tiram, Datuk Abdul Aziz Harun pula menaruh kepercayaan terhadap kempen konvensional bagi memudahkan calon daripada parti baharu memperkenalkan diri kepada masyarakat. Di Tiram menyaksikan pertembungan 7 penjuru antara pejuang Barisan Nasional, PN, PBM, PH dan 2 lagi calon bebas. Pelik, vaksin berdaftar tak nak ambil. Pil kurus tidak berdaftar terus laris. Itulah luahan daripada Yang Berhormat Hairi Jamaluddin, Menteri Kesihatan. Orang ramai dinasihatkan supaya lebih berhati-hati dengan lambakan produk ubat-ubatan tiruan yang tidak berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Iaitu Menteri Kesihatan Hairi Jamaluddin Abu Bakar berkata, bahagian penguatkuasa farmasi KKM menerima sebanyak 1,107 aduan mengenai penjualan ubat yang tidak berdaftar secara dalam talian. Manakala sebanyak 1,322 premis diserbu pada tahun lalu sehingga Januari 2022. Menurutnya, untuk tempoh bulan Januari tahun ini, sebanyak 130 premis telah diserbu oleh KKM. Kesemua ubat tersebut tiada pendaftaran KKM dan mampu memberikan kesan mudarat kepada pengguna kerana tiada jaminan dari segi kualiti, keselamatan dan keberkesanan selain risiko memberi kesan sampingan. Antara kesan sampingan yang buruk adalah seperti kerosakan buah pinggang dan organ dalaman. Oleh itu, kepada pengguna, anda disaran untuk menyemak terlebih dahulu kesahihan nombor pendaftaran produk yang dijual sebelum membeli sesuatu ubat atau produk melalui laman sesawang ini, iaitu www.npra.gov.my atau hubungi saja talian ini 0378835400. Produk disyaki mengandungi racun bernilai RM152,213 dirampas. Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya merampas sebanyak 531 jenis produk ubat-ubatan dan kosmetik bernilai RM152,213 yang disyaki mengandungi racun dan tidak berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Pengarah Kesihatan Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, Dr. Nur Aisyah berkata, rampasan itu hasil serbuan dalam Ops Majestic melalui cawangan penguatkuasaan farmasi bahagian Perkhidmatan Farmasi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Hasil serbuan berjaya merampas produk kesihatan dan ubat tidak berdaftar dengan KKM termasuklah ubat-ubatan yang disyaki mengandungi racun yang disenaraikan dalam jadual pertama Akta Racun 1952 seperti antibiotik, ubat tahan sakit dan lain-lain. Siasatan lanjut akan dijalankan di bawah Akta Jualan Dadah 1957 dan jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 untuk kesalahan pertama dan denda sehingga RM100,000 untuk kesalahan berikutnya. Beralih pula, MOSDI diminta tumpu pembangunan 2 jenis benih padi. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSDI diminta menumpukan usaha pembangunan 2 jenis benih padi yang mampu memberikan pulangan baik dan berkualiti tinggi. Langkah itu diperlukan lebih-lebih lagi dalam keadaan cuaca yang tidak menentu ini. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob berkata, benih padi berkenaan dikenal pasti tahan lasak apabila ditenggelami air dan tidak menggunakan kuantiti air yang banyak. Benih padi berkenaan turut diguna pakai sektor pertanian Filipina dan India. Tabung Usahawan Belia Felda. Tabung Usahawan Belia Felda dengan permulaan dana sebanyak RM10 juta diwujudkan bagi memangkin aktiviti ekonomi usahawan belia di rancangan Felda. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob berkata, ia memberi peluang kepada belia untuk berniaga, terutama perniagaan dalam talian. Bagi merealisasikan hasrat itu, Kerajaan Persekutuan juga akan membina dan menambah menara pencawang di tanah rancangan Felda untuk membolehkan aktiviti perniagaan belia Felda diperkasa. Agenda tersebut diteruskan oleh kepimpinan dan BN sehingga ke hari ini.
program Baik Pulih Rumah. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT memperuntukkan hampir RM1 juta bagi kerja baik pulih rumah di kawasan bandar di Johor tahun ini. Peruntukan menerusi program Baik Pulih Rumah di bandar adalah yang tertinggi diberikan sejak program bermula pada 2016 di negeri Johor. Menterinya Datuk Seri Rizal Markan berkata sejak 2016 hingga kini sebanyak 212 unit rumah bagi ketua isi rumah miskin bandar telah dibaik pulih menerusi rancangan Malaysia ke-11. Program turut menyaksikan jumlah penerima bantuan tahun ini meningkat berbanding 29 pada tahun lalu. 2 jurugambar selamatkan wanita. 2 jurugambar akhbar berbahasa Inggeris berjaya menyelamatkan seorang wanita yang cuba bertindak terjun ke laut di kilometer 3.4 Jambatan Pulau Pinang pada hari lalu. Ketika insiden pada pukul 12.30 tengah hari itu, kedua-dua jurugambar lelaki yang menunggang motosikal dari arah Butterworth menuju Pulau Pinang ternampak wanita tersebut sedang memanjat tembok di hentian kecemasan jambatan berkenaan dan bertindak memberhentikan motosikal masing-masing. Masuri Cik Hani berkata semasa kejadian, dia dan Ahmad Zafaran Nasib, 39, dalam perjalanan ke Georgetown untuk melakukan tugasan. Berita baik, Arab Saudi benarkan solat rapat saf. Jemaah umrah kini dibenarkan menunaikan solat rapat saf di Masjidil Haram selepas pihak berkuasa Arab Saudi menarik balik sekatan COVID-19 di negara itu. Persiapan lain turut dilakukan menjelang bulan Ramadan, dijangka beberapa pelan operasi akan ditetapkan dalam masa terdekat. Pentadbiran hal ehwal Masjidil Haram dan Masjid Nabawi mengaktifkan semula pelan operasi bagi membolehkan solat berjemaah dengan kapasiti penuh. Semua prosedur dan perkhidmatan yang digantung ketika pandemik COVID-19 kini kembali dilaksanakan seperti biasa. Ia termasuk membatalkan penjarakan fizikal iaitu penjarakan sosial antara jemaah. Tempahan yang dibuat pada aplikasi Idmarna juga menunjukkan permintaan tinggi untuk umrah pada setiap Jumaat Ramadan. Manakala hari ke-30 bulan itu sudah ditempah penuh. Kita bawakan pula solat tanpa penjarakan fizikal belum dibincang. Aktiviti solat berjemaah di masjid dan surau yang boleh dilaksanakan tanpa penjarakan fizikal apabila negara masuki fasa peralihan ke endemik bermula 1 April ini masih belum dibincangkan di kebanyakan negeri. Di Kedah, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah iaitu JHEAIK Datuk Muhammad Yusri Mat Daud berkata ketetapan baru mengenai perkara itu adalah tertakluk kepada perkenan Sultan Kedah. Di Perak, Pengarah Jabatan Agama Islam Perak JAIPK Datuk Muhammad Yusof Husin berkata perbincangan berhubung perkara itu akan diadakan dalam masa terdekat dan keputusannya akan dimaklumkan kelak. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob mengumumkan bahawa aktiviti solat berjemaah di masjid dan surau serta upacara sembahyang di rumah ibadah selain Islam boleh dilaksanakan tanpa penjarakan fizikal bermula fasa peralihan ke endemik 1 April ini. Beliau berkata pelaksanaan dan SOP akhir untuk masjid atau surau tertakluk kepada ketetapan pihak berkuasa agama negeri masing-masing. Pengembara tidak divaksin perlu kuarantin. Bermula 1 April, semua pengembara yang masuki negara ini namun tidak mendapat vaksinasi lengkap atau tidak menerima vaksinasi perlu menjalani kuarantin selama 5 hari. Menteri Kesihatan Yang Berhormat Hairi Jamaluddin berkata, selepas melengkapkan tempoh itu, individu berkenaan perlu mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Bagi pengembara yang dikecualikan daripada menerima vaksinasi atas faktor kesihatan, mereka perlu memuat naik bukti pengecualian yang diberikan pegawai perubatan ke dalam aplikasi MySejahtera. Sementara itu, pengembara kanak-kanak dan remaja berusia 17 ke bawah tanpa mengira status vaksinasi tidak perlu menjalani kuarantin. Sebaliknya, perlu lakukan ujian COVID-19 RT-KAG dalam tempoh 24 jam selepas ketibaan di negara ini. Beliau berkata tempoh kuarantin bagi pengembara lengkap vaksinasi yang sampai ke Malaysia sebelum April adalah tertakluk kepada protokol sebelum ini dan hanya akan tamat pada 1 April.
Vaksinasi kanak-kanak hanya 30% masa tunggu dan lihat. Hanya 1 juta kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun telah divaksin daripada 1.63 juta janji temu program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIC Kids yang dihantar setakat 3 Februari lepas. Demikian menurut Menteri Kesihatan Yang Berhormat Khairy Jamaluddin. Beliau berkata baki iaitu lebih 600,000 individu yang telah mendaftar dan menerima tarikh janji temu gagal mendapatkan vaksin berkenaan. Vaksinasi COVID-19 bagi kanak-kanak 5 hingga 11 tahun baru mencecah 30% dengan keadaan kes yang meningkat dalam kalangan kanak-kanak. Kita lihat kemasukan ke hospital meningkat. Di samping kita melihat kes kemasukan ke unit rawatan rapi pediatrik iaitu PICU meningkat. Semua sektor perlu buat persiapan awal. Semua sektor yang terlibat dengan fasa peralihan ke endemik, khususnya ekonomi dan pelancongan, dinasihatkan agar membuat persiapan awal sebelum negara masuki fasa itu pada 1 April ini. Pengerusi Majlis Pemulihan Negara MPN Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, fasa peralihan itu dijangka dapat menarik lebih ramai pelancong dan pelabur untuk datang ke Malaysia selain membantu mempercepatkan lagi proses pemulihan negara selepas hampir 2 tahun pandemik COVID-19 melanda. Pastikan sahih berehat seketika, terus setia bersama kami. Assalamualaikum, salam sejahtera. Beri saya 1 minit boleh? #FaktaPRU mengenai cara menanda kertas undi. Amboi, pakcik, makcik, abang, akak, adik. Bukan main seronok nak mengundi. Tapi tahukah anda cara menanda kertas undi yang betul? Dengar betul-betul. Marilah mari. Tanda kertas undi dengan menggunakan tanda pangkah atau untuk mudah difahami, tanda dengan huruf X di bahagian kotak kosong yang terdapat pada kertas undi. Boleh ke tanda selain dari pangkah? Untuk makluman, dalam peraturan juga ada tertulis Ketua Tempat Mengundi atau KTM tidak boleh menolak kertas undi sekiranya KTM tahu dan jelas pengundi memilih calon yang telah ditanda pada kertas undi dengan syarat hanya satu sahaja calon yang dipilih walaupun bukan dengan tanda pangkah. Buat apa nak susah-susah melukis di kertas undi? Lebih baik dan elok sekiranya kita menggunakan tanda pangkah. Mudah bukan? #FaktaPRU. Jumpa lagi. Pada negara, marilah mari pergi mengundi. Ya, ingat 18 tahun mengikut tarikh lahir dah boleh mengundi. Dan jangan lupa untuk gunakan tanda pangkah. Jangan rajin pula ada yang nak melukis, nanti rosak kertas undi. Baik, terima kasih kerana masih lagi setia. Untuk minit-minit yang terakhir, seperti biasa kami akan bawakan hebahan yang perlu kami war-warkan kepada anda. Ayuh kita saksikan. Ini dia, sama-sama kita saksikan Majlis Pelancaran Hari Terbuka GLC 2022. Aspirasi masyarakat, inspirasi negara. Ya, #Keluarga Malaysia pada Jumaat 11 Mac 2022, 3:10 petang. Sudah semestinya kami bawakan di saluran berita RTM My Freeview 123 juga siaran serentak di TV1. Untuk mudah, muat turun saja aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Seterusnya, Malaysia mula beralih ke fasa endemik COVID-19. Ada yang seronok. Ini adalah tanggungjawab kita bersama apabila kita berada di fasa endemik kerana kita hidup
hidup bersama dengan virus, jadi perlu patuh kepada SOP. Fasa peralihan ke endemik ini ialah exit strategi untuk membolehkan negara kembali semula kepada kehidupan yang hampir normal selepas hampir 2 tahun berperang dengan COVID-19. Ingat ayat dia, hampir normal. Masih lagi mengamalkan cara hidup normal baharu. Fasa endemik pula tertaluk kepada pengumuman yang hanya boleh dibuat oleh pihak WHO. Pakai pelitup separuh muka di tempat awam, premis perniagaan boleh beroperasi ikut syarat, dibenarkan makan di kedai selepas jam 12.30 malam dan juga aplikasi MySejahtera masih wajib digunakan untuk daftar masuk. Aktiviti ibadah pula, solat jemaah di masjid atau surau, upacara sembahyang di rumah ibadat dibenarkan tanpa penjarakan fizikal tapi pakai pelitup separuh muka. Dan seterusnya adalah vaksinasi. Tidak lagi tertaluk ke atas pekerja, tidak diperlukan untuk rentas negeri dan 6 perkumpulan ramai. Had kapasiti 50% bagi aktiviti ramai dimangsuhkan. Dan seterusnya kita apa lagi? Kita bawakan prosedur sebelum berlepas. Inilah dia protokol untuk pengembara yang tiba di sempadan antarabangsa Malaysia. Muat turun dan aktifkan aplikasi MySejahtera. Lengkapkan borang pra-pelepasan di MySejahtera melalui ikon pengembara. Ujian RT-PCR 2 hari sebelum berlepas atau profesional RT-KAG 2 hari sebelum berlepas jika pengembara dijangkiti COVID-19 dalam masa 60 hari selepas berlepas. Seterusnya, pembelian insuran COVID-19 dan pengembara. Dan untuk maklumat anda, ketibaan di PMA, pemeriksaan suhu perlu dilakukan dan juga ujian profesional RT-KAG di kemudahan swasta di lapangan terbang semasa ketibaan atau di kemudahan persendirian semasa meninggalkan sempadan dalam masa 24 jam dari waktu ketibaan. Apa lagi yang boleh kami bawakan seterusnya adalah kesedaran keselamatan siber. Ini yang sentiasa kami ingatkan, ayuh jadi pengguna siber yang bijak dan sentiasa berhati-hati. Kemas kini perisian keselamatan, lengkapkan komputer dan gadget dengan perisian keselamatan seperti antivirus dan anti-spyware terkini. Elakkan daripada penggunaan perisian keselamatan yang telah tamat tempoh. Gunakan perisian tulen. Dan ini pula apakah syarat makanan, barangan atau perkhidmatan diperihalkan sebagai halal. Diperakui sebagai halal, kita boleh tengok ditanda dengan logo halal. Halal yang mana? Halal yang tepat dan benar oleh pihak berkuasa berwibawa JAKIM atau MAIN. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Ingat, pastikan saya ada lagi pada hari esok, hari Jumaat, pada pukul 3.30 petang, sudah semestinya di saluran berita RTM My Freeview 123. Untuk mudah, sekali lagi saya ingat kepada anda, muat turun saja aplikasi RTM Play ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Dan ingat, jaga diri, kita mahu menyambut ke endemik, perlu hidup bersama dengan virus, perlu patuhi SOP dan kehidupan normal baru. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia.